Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kepada anda 3 beradik wireless gaming peripheral terbaru dari Asus ROG. Yang pertama kita ada wireless keyboard iaitu Asus ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe. Kemudian kita ada dia punya wireless gaming mouse iaitu Asus ROG Cakram X. Dan last sekali kita ada dia punya headset iaitu Asus ROG Delta S. Dalam video kali ini, saya nak cerita kepada anda apa kelebihan dan juga kelemahan dari 3 beradik ini. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okey guys, kita mulakan dengan dia punya wireless gaming mouse dulu. Kemudian baru kita tengok dia punya wireless keyboard. Dan last kali baru kita tengok wireless headset. And untuk pengetahuan anda, semua produk Asus ROG ni kita boleh guna software Asus Armoury Crate. Yang tu anda kena download dekat website Asus. Tanpa berlengah lagi, ini dia Asus ROG Cakram X wireless gaming mouse. Kalau sebelum ni sebenarnya mereka dah pun keluarkan Asus ROG Cakram, tapi itu wired version, ini adalah wireless version. Dalam kotak dia ni, dia bagi kepada kita dia punya main product. Ini nanti kita tengok dengan lebih detail. Kemudian ada satu adapter USB-C ke USB-A. Ini female. Lepas tu dia ada bagi kepada kita satu switch puller. Sebab apa yang menarik dekat Asus ROG Cakram X wireless gaming mouse ni, kita boleh tukar switch dia dengan hanya tarik sahaja. Kita tak perlu guna apa-apa screwdriver macam kebanyakan gaming mouse Asus ROG sebelum ni lah. Dan dia bagi kepada kita extra switch. Ini adalah extra switch. Dan ini ialah wireless dongle. Kiranya kalau tengok kepada wireless dongle yang berasingan macam ni, maybe dekat mouse dia kita tak boleh nak simpan wireless dongle. So saya keluarkan dia punya wireless dongle dengan dia punya switch tadi. Dan ini adalah dia punya cover belakang untuk dia punya RGB tu. Nanti kita tengok dengan lebih detail. Lagi dia bagi kepada kita, ini adalah penutup untuk dia punya side tepi. Lagi, okey. So dekat bawah ni dia ada bagi kepada kita satu pouch bag. Ini pouch bag untuk kita simpan mouse untuk bawa pergi mana-mana. Dan ada satu braided cable. Lagi, takut-takut ada lagi kan benda lain dekat bawah ni. Ada buku manual, ada warranty card dan ada stiker Asus ROG. Yang lain tu bagi saya tak penting sangat. So, kita letak kotak dia dekat tepi dulu. Okey guys, ini lauk utama kita, Asus ROG Cakram X wireless gaming mouse. Bentuk dia jenis ergonomik, bukan ambidextrous, and size dia agak besar. Apa yang menarik dekat Asus ROG Cakram X ni ialah dari segi modularity tu. Katakan kita tak nak guna switch yang dia bagi kepada kita, kita boleh pergi dekat internet dan kita boleh cari switch yang kita berkenan. Untuk pengetahuan anda, Asus ROG Cakram X ni dia dah datang dengan Omron switches. So dari segi kualiti sebenarnya tak perlu dipertikaikan lagi. Cara untuk tukar dia just tarik keluar sahaja. Dia pakai mekanisme magnet, which is dekat sini kita boleh nampak ada magnet. Lepas tu dekat depan ni kita just tarik keluar, and anda boleh tengok dia punya switch tu warna merah ni. Yang dia bagi kepada kita warna hitam. Feeling tekan dia saya yakin berbeza. Cara untuk tarik dia, kita tarik dia macam tu sahaja. Nampak tak? Betapa simpelnya kita nak tukar switch untuk Asus ROG Cakram X wireless gaming mouse ni. Dan untuk pasang switch yang baru, kita just tekan sahaja guys. Okey, jap Okey, dah siap tukar switch dia. Dekat bahagian bawah ni kan, ada satu button untuk pair button kalau kita guna connection jenis Bluetooth. Dan dekat tengah ni kita boleh pilih sama ada kita nak guna Bluetooth, ataupun kita nak guna wired, ataupun kita nak guna wireless 2.4. And belah kanan tu ada satu DPI button. Untuk dia punya MOSFET kan, dia pakai 100% PTFE. Ada satu yang besar dekat bahagian hadapan. Dan kalau anda tengok dekat sini, ada satu juga besar untuk tahan kita
kita punya apa bahagian bawah tangan ni, dan ini adalah untuk pergelangan tangan kita. Basically dia punya mouse ni bagi saya sangat balance, dan kita pilih pakai 2.4 dan anda boleh nampak dia dah pun menyala. So ada 3 zon yang menyala. Yang pertama dia punya scroll button, kemudian dia punya bahagian hadapan ni ada macam light bar macam tu, dan di bahagian belakang ni, kalau anda ingat tadi masa kita unbox ada satu penutup yang lut cahaya macam ni, which is kita boleh tukar dekat bahagian belakang dengan hanya tarik, lepas tu kita letak dia. Settle. Dengan cara ni kita tak nampak logo Asus ROG dekat belakang, and dia lebih malap lah. Dia macam diffuser, something like that. Tapi disebabkan kita nak review dia sebagai Asus ROG, kita pasang je lah kan. And benda ni kalau anda pandai main dengan 3D printing kan, of course anda boleh custom ikut anda punya design. Kita pasang balik sebab benda ni simple. Kita pasang dulu dia punya left. Okay. Settle 1, settle 2. Dan settle 3. Okey, untuk tengok lagi possibility yang kita boleh buat dengan Asus ROG Cakram X Wireless Gaming Mouse ni, kita kena tengok dekat dia punya software. Okey, ini Asus Armoury Crate. Macam saya bagi tahu, anda boleh download dekat dia punya website, and bila kita dah connect kita punya device ke laptop ataupun PC, device kita akan ada dekat sini. So setakat ni dia detect 2 disebabkan keyboard pun saya dah connect sebenarnya dengan saya punya laptop. Dekat atas ni dia ada tulis Asus ROG Street Scope RX TKL Wireless Deluxe, and dekat bawah ni ada Asus ROG Cakram X ataupun Cakram X Origin. Okey, ini interface yang kita akan dapat bila kita masuk ke dalam Asus ROG Cakram X punya software. First kali kita ada button-button. Okey, sebut tentang button ni, ada satu benda yang menarik dekat Asus ROG Cakram X, which is anda boleh nampak dekat side kiri ni dia ada satu analog stick, which is analog stick ni saya belum explore dia secara total. InsyaAllah saya akan buat video penuh tentang Asus Cakram X ni. So ada lagi extra button belah kiri ni, ada 1, 2, 3, 4. Dan kita boleh assign apa-apa button dekat sini. Kalau kita pergi dekat left ni, dekat bahagian kiri, maka kita boleh assign yang bahagian hadapan ni sahaja, bahagian tengah, atas dan juga bawah, dan juga bahagian belakang. Untuk analog ni dia bahagikan kepada 4 bahagian. Jadi buat masa ni dia sekadar arrow key, tapi katakan kita nak ubah kepada multimedia function pun tak ada masalah. Kita boleh buat volume up ataupun volume down. Lepas dah settle tu, kita cuba sekali Okey, volume up. Dia susah sikit sebab tangan saya kecil, mouse ni besar. Untuk saya capai dia punya analog dekat bahagian hadapan ni, saya terpaksa pindah sikit saya punya cara pegang tu lah. Untuk orang tangan bersaiz besar, tapak tangan bersaiz besar, saya rasa tak ada masalah untuk anda guna Asus Cakram X Wireless Gaming Mouse ni. Tapi kalau anda saiz tapak tangan lebih kurang saya, boleh guna selesa, cuma nak guna analog stick yang ada dekat bahagian hadapan ni macam mustahil sikit lah. Okey, kita pergi kepada tab performance. Dekat sini kita boleh nampak dia boleh pindah DPI dia. Paling rendah kita boleh set kepada 100. Slow gila. Kita naik sikit. Okey, ini okey sikit. 5,550. Dan paling tinggi ialah 36,000. Untuk pengetahuan anda, kejap saya pindah dulu. Okey, untuk pengetahuan anda, Asus Cakram X ni dia pakai aim point sensor yang sangat accurate. Kejap lagi kita buat accuracy test. So, dengan sensor ni dia mampu deliver kepada kita DPI serendah 100 hingga yang paling tinggi 36,000 DPI. Memang sesuai sangat untuk FPS user. Cuma so far saya hidup ni, saya jumpa dengan programmer, saya belum jumpa lagi lah orang yang guna FPS sampai level lebih dari 20,000 DPI. Okey, seterusnya kita boleh baiki dia punya polling rate, kita boleh buat angle snapping, and kita boleh buat angle tuning. Lepas tu di bahagian yang ramai orang suka dekat lighting ni, kita boleh tukar dia punya zone RGB tadi. Ada beberapa efek yang kita boleh pilih macam static, breathing, color cycle, reactive, combat dan sebagainya. Kemudian kita boleh adjust dia punya brightness, dia punya speed.
calibration untuk kita calibrate based on surface kita. Lepas tu power untuk kita tengok bateri kita punya mouse ni macam mana. Lepas tu lighting alert when the battery percentage berapa. Lepas tu kita nak set dia sleep bila kita tak guna dia. Dan ini adalah firmware update lah. Okey, jom kita buat accuracy test menggunakan Asus ROG Cakram X wireless gaming mouse ni guna website yang saya selalu buat. Okey, 1, 2, 3. Permulaan yang tidak bagus guys, permulaan yang tidak bagus. Macam saya bagi tahu kepada anda dalam video-video sebelum ni, basically aim point sensor ni ataupun sensor untuk sesebuah mouse tu sangat-sangat bagus lah. Untuk tahun 2022, kebanyakan sensor mouse memang cantik, memang cun, accurate, smooth. Tapi kenapa saya dapat result yang sangat rendah? Bukan disebabkan mouse, tapi disebabkan kelemahan pada diri saya sendiri. Okey, settle tentang Asus ROG Cakram X wireless gaming mouse. Jom kita tengok keyboard dia pula. Okey, ini ialah Asus ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe. Nama dia memang panjang gila. Basically, ini ialah sebuah wireless gaming keyboard yang bersaiz TKL. Dia tak cukup 10 key dari 104 key. Kalau anda tengok kan, dia tak ada numpad lah belah kanan ni. That's why kita panggil dia sebagai TKL. Kelebihan kita guna TKL keyboard ni ialah dia kecil. Bila kita pasang atas meja komputer, nampak clean setup. Dan yang paling penting, senang untuk kita bawa ke mana-mana. Lagi-lagi kalau keyboard tu jenis wireless macam Asus ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe ni. So, dia punya keycap kalau anda tengok dekat sini anda boleh nampak dia punya keycap tu jenis floating. Dia pakai OEM profile dan of course dia ada RGB. Bahagian atas ni dia pakai aluminium, so build quality dia bagi saya no doubt. Cuma yang saya rasa macam pelik sikit, kenapa Asus guna bottom ataupun chassis plastik untuk bahagian bawah ni. Ini yang saya rasa pelik sikit lah. Sebab produk dia bukan murah juga. Macam dia punya wireless keyboard ni, harga dia dalam RM719. Okey, kita boleh nampak dia punya pemilihan font tu sangat cantik. Lepas tu dia pakai, anda kena ingat dia tak boleh share keycap dengan kebanyakan keycap yang dijual dekat Shopee ataupun Lazada, disebabkan dia pakai dia punya own keycap and dia pakai dia punya own switch. Tentang switch tu kejap lagi saya cerita. Saya nak tunjuk kepada anda dekat atas ni kan, anda boleh nampak ada satu logo mata ROG yang mana dia pun menyala. Logo mata ni kita boleh tukar setup dia, kita boleh tukar setting dia supaya jadi LED. LED untuk indikator bateri. Kalau bateri bawah dari 20% dia akan jadi warna merah, ataupun atas dari 20% dia akan jadi warna lain dan sebagainya. Okey, sekarang saya nak cerita kepada anda tentang dia punya switch, which is ini adalah main sales point untuk Asus ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe Gaming Mechanical Keyboard. Seriously, nama dia panjang gila. Okey, switch ni dia pakai dia punya own switch juga, iaitu Asus RX switches, yang mana ada beberapa kelebihan switch Asus ni kalau nak dibandingkan dengan kebanyakan switch yang ada dekat luar sana. Kelebihan pertama untuk Asus RX switches ni, dia sangat stable disebabkan dia punya bahagian atas dengan bahagian bawah tu berhubung dengan 4 pillar. Anda boleh tengok dekat sini ada 4 lubang. Kemudian yang ketiga, yang kelebihan dia yang seterusnya ialah dari segi LED. Dia pakai centralized punya LED. Jadi warna yang kita nampak macam anda tengok dekat arrow key ni, warna dia dekat bahagian atas pun menyala dengan baik, dan bahagian bawah dia yang ada tulis light tu pun dia menyala dengan sangat baik. Kalau anda perhatikan apa yang berlaku dalam market custom keyboard, bila kita nak cari switch, orang akan consider untuk beli south facing switch ataupun north facing switch. Yang biasa dijual dalam pasaran kita ialah jenis north facing switch yang menghala ke hadapan. Jadi LED yang kita nampak ke arah kita tu dia malap sikit. That's why mana-mana keyboard yang south facing switch, harga dia mahal kalau nak dibandingkan dengan north facing switch. South facing switch dia menghala ke arah kita lah. Tapi yang menarik tentang Asus ROG punya RX switches ni, dia centralized LED. Jadi
letaklah lubang untuk keycap tu, untuk lampu menyala kanan ke kiri, atas bawah, memang tak ada masalah langsung. Itu kelebihan Asus RX switches. Okey, jom kita tengok dia punya LED, apa yang Asus, kita tengok dulu apa yang ada dekat software dia untuk kita custom sendiri. Jadi sama juga dekat Asus Armoury Crate ni, kita pergi dekat device, lepas tu pilih keyboard dia. Okey, dekat atas ni ada beberapa tab lah. Yang pertama kita ada key, lepas tu kita ada RGB indikator. Lepas tu kita ada RGB indikator ni yang saya cerita tadi, which is dekat dia punya logo mata ROG ni, kita boleh tukar sama ada kita nak sync dia dengan lighting ataupun kita nak tukar dia kepada battery mode. Lepas tu kita boleh pilih lighting. Jadi anda boleh custom lah. Dia memang ada banyak zone RGB. Anda boleh main dengan lebih detail kalau anda main dengan advanced effect ni. Basically dia bagi kepada kita beberapa pilihan effect, and dekat sini pun kita boleh adjust dia punya direction, speed, LED brightness based on effect yang kita pilih. Saya suka main dengan reaktif, jadi kita pilih reaktif dulu. Lepas tu dekat sini ada power, berapa persen lagi bateri, berapa lama dia nak sleep. Dekat sini jom kita set 5 minit lah, bagi dia lambat sikit sleep. Lepas tu ada firmware update. Okey, salah satu lagi benda menarik dekat Asus ROG Scope RX TKL Wireless Deluxe ni ialah dekat bahagian atas ni, saya kena tukar warna dulu. Kalau anda boleh nampak, tepi sahaja logo mata Asus ROG ni ada satu keycap yang bentuk macam orang pakai hood. Jap, saya tunjuk kepada anda. So, ini kita panggil stealth mode punya keycap. Stealth mode punya keycap. Yang mana kalau kita tekan button ni, dia akan automatic mute kita punya volume. Kemudian dia akan hide semua apps yang kita sedang guna. Jadi macam saya tak faham juga kenapa Asus buat benda alah ni. Walaupun kita kata sebagai seorang gamer, benda ni tak ada kepentingan. Cuma saya nak anda imagine anda sedang main game dekat komputer office anda. Bila bos anda masuk, anda dah tak perlu nak tekan banyak key. Anda just tekan stealth mode. Anda boleh tutup, bukan tutup lah, anda boleh hide semua benda yang anda sedang guna. Which is dia macam tak kena sikit kan dengan gamer. Tapi apa-apa pun, ini adalah keyboard wireless dari Asus lah. Ini linear. Jom saya buat sedikit typing untuk anda dengar sendiri bunyi typing macam mana. Okey, so bunyi dan juga typing dia actually nice lah. Dia tak sama dengan red switch yang saya pernah guna sebelum ni. Rasa dia sedikit berbeza. Okey, last kali jom kita tengok dia punya headset, iaitu Asus ROG Delta S Wireless Gaming Headset. Okey, ini kita punya lauk lah. Dekat bahagian belakang kita boleh, first kali saya nak tunjuk kepada anda yang design dia punya ear cup tu jenis ergonomi. Dia sesuai dengan bentuk telinga kita. Dia bukan bulat, bujur, bukan. Tapi anda boleh tengok sendiri. Bentuk dia memang macam telinga kita. So sebenarnya Asus ROG bagi kepada kita satu lagi earpad yang PU leather. Jadi anda boleh pilih sama ada nak pakai protein fabric macam ni ataupun PU leather. Bergantung kepada satu situasi bilik anda, dan yang kedua bergantung kepada kulit telinga ataupun kepala anda lah. Dekat dalam ni kita boleh nampak ada satu logo Asus ROG. Belakang ear cup ada logo Asus ROG, and surface dia sebenarnya macam karbon. Saya tak pasti dalam video anda boleh nampak tak benda ni. Dan dekat ear cup belah kanan so ini ear cup belah kanan, ada satu tempat untuk kita simpan dia punya wireless dongle. Jap, saya tarik keluar dulu. Wireless dongle dia ni jenis USB-C. Asus ROG ada bagi kepada kita adapter USB-C ke USB-A in case anda punya laptop, anda punya PC tu tak ada port USB-C. And bila dia bagi kepada kita macam ni, bermaksud yang kita boleh guna headset ni dekat kita punya smartphone ataupun kita punya konsol. Okey, dekat ear cup belah kiri pula ada semua control dia. Yang pertama dekat bahagian atas ni kita ada volume wheel, dan bahagian bawah sekali ni kalau anda nampak, ini adalah port USB-C untuk kita charge dia. Dan atas sikit ada mode
ke mode untuk kita pilih mode sama ada kita nak guna Bluetooth ataupun kita nak guna wireless 2.4. Dan dekat tengah-tengah ni ada satu button, yang mana button ni kita boleh control untuk jawab call, untuk pergi kepada next song, and kita boleh guna dia untuk pair Bluetooth. Saya pakai dulu, and build quality dia kan, build quality dia bagi saya solid lah. Kita boleh adjust dia, buka. Cuma satu sajalah yang saya pelik, sebab harga headset ni dia tak murah. Dia main material dia adalah plastik, tapi build quality dia saya boleh guarantee kepada anda solid. Okey, jom kita pakai dan kita test dia punya mikrofon macam mana. Okey, dekat dia punya Asus Armoury Crate ni, dia dah detect lah Asus ROG Delta S Wireless. Jadi untuk Asus ROG Delta S Wireless ni ada 3 tab. Yang pertama kita ada audio, yang kedua kita ada power untuk check dia punya bateri, dan kita ada firmware update. Dekat audio ni ada beberapa pilihan. Yang pertama kita ada device setting. Kita boleh set dia sebagai default, and kita boleh adjust dia punya volume, berapa beats and berapa hertz. Lepas tu ada sound optimization, which is saya dah test audio untuk, saya dah test dengar lah audio untuk Asus ROG Delta S ni. Dia punya default audio lebih kepada natural punya. Dia lengkap, dia ada bass, dia ada treble. Anda boleh dengarlah bunyi dia punya low, mid dan juga high tu, tapi dia natural. Untuk dapatkan audio yang kita kata sesuai dengan selera kita. Macam saya lebih kepada bass kan. Okey, dekat sini ada sound optimization. So, kita boleh pilih lah sound profile yang jenis flat ke, FPS ke, gaming, movie dan lain-lain. Kalau saya akan go for gaming. Dan kalau anda rasa macam gaming pun anda tak puas hati dengan apa yang dia offer kepada kita boleh turn on equalizer ni, dan kita boleh pilih juga apa jazz, metal, rock, techno ataupun kita boleh custom sendirilah. Macam saya suka kepada bass yang tinggi, so kita boleh naikkan dia punya bahagian bawah ni bass yang tinggi, dan kita boleh on juga virtual surround bila mana kita main game, and dekat sini kita boleh boost lagi dia punya bass tu. And apa yang menarik tentang Asus ROG Delta S ni, kalau anda perasan kan, dia tak ada boom mic. Jadi dekat sinilah kelebihan dia, sebab dia punya mikrofon tu ada dekat kiri kanan, and dia pair dengan AI noise cancellation. Kejap, saya demo kepada anda kualiti mikrofon dia macam mana. Okey, ini audio yang anda akan dengar bila saya guna mikrofon dari Asus Delta S wireless gaming mouse, wireless gaming headset ni. Bila saya check balik kenapa Asus tak buat boom mic dekat headset ni, kalau ikut kepada previous version Delta S yang biasa yang wired tu, dia ada boom mic dia, tapi Asus perbaharui benda ni dengan AI noise cancellation punya mikrofon. Sebab yang pertama, bila kita pakai boom mic kan, dia tak boleh positionkan based on semua mulut manusia. Ada orang kena, ada orang tak kena. Itu yang pertama. Yang kedua, dia dapat, bila tak ada boom mic yang direct ke mulut kita ni, dia boleh elak ada popping lah kan, bercakap puff, puff, something like that. So, sekarang saya sedang set AI noise cancellation tu kepada low. Kalau saya pindah kepada ini pula audio yang anda akan dapat dengar lah. Of course, dia punya audio tu tak natural sangat, but still jelas. Kalau anda nak guna untuk mengajar online ataupun anda nak guna dekat Discord ke, tak ada masalah. Manakala ini pula which is saya tak recommend anda guna dia, sebab suara kita memang dah bertukar, macam tak best lah kalau orang dengar. Jelas tu jelas, tapi dia tak best. Kalau saya akan main sama ada low ataupun mid sahaja. Untuk pengetahuan anda, dia punya produk ni saya tak nafikan Asus ROG dia memang jual dia punya brand. Siapa yang pakai produk Asus ROG, kita dah tahu dia memang bangsawan, dia memang kayangan. Untuk Asus ROG Strix Scope RX TKL wireless gaming keyboard ni, harga dia ialah RM719 Malaysia. Untuk dia punya Cakram X wireless gaming mouse ni, harga dia RM610 Malaysia. Saya memang tak sabar gila untuk test dia punya joystick yang ada belah kiri ni. Nanti saya akan cerita kepada anda dalam satu dedicated video. And dia punya headset adalah produk yang paling mahal dalam tiga beradik ni, iaitu RM899 Malaysia. Kalau anda berminat untuk beli mana-mana produk yang saya pamerkan kepada anda dalam video kali ini, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.